Saya dah nak keluar ni. Hari ini adalah hari istimewa bagi klien saya. Kalau dia berdebar menantikan saat bahagianya, saya pun sama. Sebab saya ingin pastikan semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang diinginkan. Hidup lebih memuaskan kalau ada cinta. Yang saya maksudkan adalah cinta pada kerjaya. Sebab kalau kita ada cinta, akan dapat ilham untuk melakukan sesuatu yang lebih indah, baru dan inovatif. Jus kreatif inilah yang selalunya memberi kelainan dan unik kepada pelanggan kita. Khususnya yang ada bisnes. Walaupun susah, tetapi pelanggan akan merasa puas dan itulah dorongan untuk kita teruskan usaha kita. Sebagai satu contoh kreativiti dan cinta dalam bisnes, 1 resepi kek dan 1001 cara menghiasinya. Cupcake dan kek bertingkat adalah tumpuan utama dalam majlis perkahwinan. Saksikan bagaimana kreativiti dapat mengindahkan lagi kek hingga menjadi tumpuan ramai. Bila kita membuat kek, yang selalu kita pentingkan adalah rasanya. Tapi bagi saya, cara menghias kek juga amat penting kerana ia akan membangkitkan rasa kek. Untuk menghiasi kek-kek saya akan menggunakan apricot glaze dan juga piping jelly. Glaze apricot sebenarnya ialah jam apricot yang dipanaskan dengan air dan disapu nipis pada buah-buahan. Jadi, buah-buahan kita akan menjadi kilat dan tidak menghitam atau kering. Kita gunakan juga pada pastry untuk mengenakkan lagi rasanya. Tapi jangan keliru dengan piping jelly. Ia adalah agar-agar jernih yang selalunya digunakan untuk menghias kek. Tapi menghias kek tidak akan lengkap tanpa paipan kek. Dan bahan asas untuk kita menghiasi kek adalah moncong paipan sebegini. Sebaik-baiknya kita dapatkan berbagai jenis moncong-moncong yang berbeza. Jadi kita boleh perbagaikan hiasan kek kita. Bagi anda yang sering menghias kek, dapatkan saiz berbeza untuk moncong yang sama. Atau beli beberapa keping moncong yang selalu anda gunakan. Jika tidak digunakan dan ingin disimpan, dirikan moncong supaya gerigi moncong tidak akan bengkok dan akan tahan lama. Barang-barang hiasan dah ada, tapi walau apa pun kita harus mulai dari membuat keknya dahulu. Salah satu trend terkini dalam membuat kek adalah kek cawan ataupun lebih dikenali sebagai cupcakes. Cupcakes cukup menarik. Ia boleh dihias mengikut majlis apa yang kita ingin. Saya akan ayak tepung saya dulu bersama dengan baking powder. Penting sekali untuk kita ayak tepung. Selain daripada kebersihan, ia juga memastikan kek kita akan jadi ringan dan gebu. Saya akan menggunakan 4 biji telur. Saya akan menggunakan cara creaming method. Kita menggunakan K bitter. Ingat saja, K untuk krim. Saya lebih suka menggunakan butter yang agak sejuk sedikit. Dan gula. Kita akan putar ni sehingga butter dia menjadi lembut sedikit. Sekarang saya akan memasukkan telur. Kita masukkan sebiji demi sebiji.
Pastikan telur tu dah dibancur dengan betul sebelum kita masukkan yang satu lagi. Untuk menghilangkan bau telurnya, kita masukkan vanila. Masukkan tepung. Sambil ia memutar, saya akan masukkan susu. Putar low speed. Kita akan memasukkan adunan kek tu ke dalam cawan cupcake sini. Kita boleh menggunakan yang sudah siap sedia dengan wax. Kalau kita suka perasa, katakan mangga ataupun strawberry, kita gantikan vanilla essence-nya tadi dengan perasa-perasa seperti mangga, strawberry, honeydew. Saya ingat pepatah orang-orang tua, mereka suruh kita senyum apabila kita membuat kuih. Kalau kita senyum, kuihnya akan jadi lebih cantik. Cupcakes memandangkan dia agak kecil, kita jangan pakai api yang terlalu panas, antara 170 sehingga 180 dan dalam jangka masa 15 hingga 20 minit. Dalam apa jua bidang yang kita ceburi, daya kreatif amat penting. Kerana tanpa daya kreatif, kita akan senantiasa tertinggal. Tertinggal dengan persaingan. Sebenarnya persaingan ni cukup sihat. Jika kita ada persaingan, kita akan senantiasa mempertingkatkan diri kita dan kita akan memperbaiki apa yang kita lakukan. Dari situ timbullah daya kreativiti kita sendiri. Selepas ini, saya akan berkongsi bagaimana untuk menggunakan kreativiti dalam menghias kek. Selepas membuat kek, saya akan memberi contoh bagaimana untuk menghiasnya. Untuk menghiasi kek, kita ada berbagai-bagai jenis krim. Tetapi hari ini saya akan menggunakan fresh whipped cream. Kita perlukan whisk, balloon whisk. Ini memastikan krim yang kita putar tu akan jadi gebu. Kita putarkan pada high speed. Mari saya periksa dulu krim saya dah jadi ke belum. Macam mana kita nak pastikan krim kita sudah bagus diputar? Kita terbalikkan begini dan kalau dia tak jatuh, artinya dah boleh pakai. Sekarang saya akan mewarnakan krim saya ini. Masukkan krim ini ke dalam piping bag. Warna memainkan peranan penting dalam menghias cupcake kerana ia membangkitkan suasana acara yang diadakan. Pastikan anda mengadun warna yang cukup untuk cupcake kerana sukar untuk mendapatkan warna yang tepat sekiranya krim tidak mencukupi. Apabila kita ingin sesuatu kelainan, kita harus lihat sekeliling kita apa yang kita boleh gunakan sebagai inspirasi. Kita perlu praktis kerana kalau kita praktis, kita akan dapat lebih banyak idea. Kita harus bermain-main dengan warna apabila kita menghiasi. Sekarang saya akan menggunakan piping jelly. Piping jelly ni apabila kita membelinya, dia tiada warna. Kita akan warnakan ikut cita rasa kita sendiri. Kita tidak perlu bimbang kerana piping jelly ni tak manis. Suhu memainkan peranan penting apabila kita membuat krim-krim sebegini.
Kerana jika suhu tu agak panas, agak sukar untuk kita pipe. Jika majlis tu di tempat ruang terbuka, tiada aircon, whipped cream tidak begitu sesuai, boleh gunakan royal icing. Sudah tentu kalau orang ingin makannya, memang adat resam manusia, mereka tertarik pada yang cantik. Yang cantik akan menarik perhatian mereka. Untuk resepi, sila lungsuri surya.mediacorptv.sg. Salah satu sumber kreativiti ialah mendengar idea atau cadangan yang diberikan. Manalah tahu anda dapat ilham dari perbualan itu. Kek sponge adalah antara kek yang paling termudah bagi mereka yang baru jinak-jinak nak membuat kek. Dari resepi kek ini, kita boleh membuat Swiss roll, boleh membuat cupcakes dan sebagainya. Sebentar lagi, kek sponge ini akan ditransformasikan menjadi fruit gâteau. Untuk kek kita agak gebu dan lembut, lebih baik kita menggunakan telur yang agak besar. Saya akan menggunakan 5 biji telur, gula, ovalet. Dia boleh dipanggil sebagai sponge gel. Dia akan memberi kelembutan kepada kek, juga memantapkan kek. Untuk memukul sponge cake secara all-in method ni, kita perlukan balloon whisk. Ini akan tangkap udaranya yang membuat keknya gebu dan naik. Kita putar dia sebentar untuk memastikan ovaletnya akan pecah. Okey, ovalet dia sudah pun pecah. Sekarang saya akan masukkan tepung bersama dengan baking powder. Untuk kek harus kita ayak. Tak boleh shortcut. Dan sambil putar, saya akan tuangkan susu ke dalamnya. Kalau kita baru masukkan tepung, kita putar, jangan terlalu cepat. Kalau tidak, muka kita berbedak. Memutar adunan sebenarnya memakan masa. Sambil menunggu, kita bolehlah melakukan kerja-kerja lain. Dah gebu pun adunan kita. Sekarang saya akan memasukkan vanilla essence. Juga melted butter ataupun mentega yang dah dicairkan. Apabila kita masukkan mentega, harus speed yang paling rendah. Okey. Ambil dia semua. Kalau tidak, nanti adunan ini jadi sikit. Sebelum kita masukkan ke dalam tin, kita pastikan minyak yang tadi kita letak tu dah rata. Bila dia berminyak, dia naik tidak begitu bagus. Sponge cake ini boleh dijadikan sebagai asas untuk macam-macam jenis kek. Dan jika kita suka sponge cake kita berwarna, kita boleh juga meletakkan pewarna. Lihat, dia akan menganjal balik. Jadi, kita harus pastikan kita tekan sedikit. Jika tidak, nanti kek kita apabila kita masak, banyak berlubang. Pastikan ketuha sudah pun dipanaskan, suhu antara 180 sehingga 200. Selepas ini, saya akan berkongsi tentang kepuasan apabila kreativiti dan usaha dihargai. Inilah hasil fruit gâteau. Apa kata kita sambung membuatnya? Kek pun sudah sedia. Saya akan menghiasinya. Kita pastikan dia benar-benar sejuk. Jika tidak, krim dia akan cair. Terlanjur saya telah menggunakan fresh cream tadi untuk cupcakes.
saya akan gunakan krim yang sama. Okey, saya akan memotong keknya dulu. Kita perlu menggunakan serrated knife sebegini. Untuk potongnya kita pegang sebegini dan kita menggunakan seesaw action, ulur dan tarik. Kalau kita ingin menyapukan krim, pasti cake crumbs dia akan keluar. Sugar syrup ni kita cuma bancuhkan gula dan air supaya dia membasahkan kek tu, dan cake crumbs dia tak ikut sama apabila kita menghiasi keknya nanti. Jangan terlalu tebal kerana agak muak. Buah-buahan yang sudah pun saya potong iaitu peach, kiwi dan juga strawberry. Selain memberi rasa kepada kek kita, ia juga memberi warna-warni. Saya akan buat 2 lapisan. Yang pertama, untuk menutup cake crumbsnya. Salah satu tip untuk membuat krimnya rata, hangatkan sikit pisaunya, keringkan. Ada beberapa jenis icing untuk menutup kek. Yang ada kita menggunakan fondant, yang ada kita menggunakan hard icing, royal icing dan juga seperti ini, fresh cream. Jika kek kita akan menggunakan banyak warna. Jadi kita menggunakan warna-warna pastel seperti peach, light pink, baby blue. Dulu bila saya baru-baru jinak nak bikin kek ni semua, saya takut sekali. Tetapi sudah tu saya perhatikan sebenarnya ini semua tentang kreativiti. Dan kreativiti tak ada yang betul atau salah. Rule of the thumb bila kita menghiasi kek, kalau boleh, jangan lebih daripada 3 atau 4 warna. Belakang pisau serrated knife ni digunakan sebagai design. Kalau kita belum make up our mind, nak taruh buah-buahan ni kat mana, kita sediakan sejenis template. Sebenarnya template ni, kita hias dulu. Jadi bila kita ada idea, kita boleh transfer ini ke sini. Strawberry ni kalau boleh, jangan dicuci lama. Lebih baik kalau kita pakai tualak basah, kita lap. Pakai dari template ni, langsung letak ke sini. Bagi mereka yang tak tahu menghias kek, saya sarankan buat kek ni. Kek ini paling mudah sekali. Kalau krim tak cantik pun, ditutup dengan buah-buahan. Buah kesukaan saya, mangga. Kalau kita nak berlainan sedikit, janganlah iris mangganya macam selalu. Kita buat berbolah begini. Maraschino cherry sebagai topper. Letakkan chocolate rice kepada tepi kek ni. Pastikan tangan kita tak terkena krim. Kalau tangan kita bekas krim, chocolate rice-nya akan melekat pada tangan kita. Ini untuk meratakan chocolate rice-nya, untuk memastikan tak bertabur-tabur bila orang makan. Sekarang kita membuat tebingnya pula. Okey, dah pun cantik. Sekarang saya akan menggunakan apricot gel pula. Kita cuma larutkan dengan air. Dengan adanya apricot gel ni, dia akan lebih kilat. Kita tidak perlu ada kemahiran. Cuma kita gunakan kreativiti kita dan juga rasa happy kita membuatnya. Have fun.
Untuk resepi, sila lungsuri surya.mediacorptv.sg. Kreativiti dipupuk dari rasa cinta, sama seperti cinta yang disemai di antara pasangan hingga menjadi satu ikatan kasih sayang yang membawa mereka berdua ke jenjang pelamin. Kepuasan yang saya merasakan apabila saya melihat transformasi anak-anak murid saya daripada seseorang yang tidak tahu membuat sesuatu kepada mereka menjadi lebih kreatif dan boleh mereka kuih-kuih yang baru juga. Jadi dari situ saya rasakan perjalanan yang saya ceburi ini banyak kepuasan. Kalau kita tak ada idea baru, kita senantiasa akan tertinggal. Jadi pada saya, seseorang tu harus senantiasa pertingkatkan diri dan juga jangan takut kepada komen-komen. Kalau orang kata tak cantik kalau kita cuba sesuatu baru, bukan artinya tak cantik, artinya kita harus mencuba yang terbaru atau yang terkini. Untuk melahirkan sesuatu yang kreatif, mungkin banyak masa dan tenaga yang akan dikorbankan untuk bidang yang kita cintai. Sama seperti jalinan kasih antara pasangan, segala kesukaran akan hilang dan akan timbullah kepuasan apabila usaha kita menguntungkan kejayaan.